Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam bidang ayat hukum yang bertajuk kewajipan menyelidiki berita yang diterima. Okey, kita telah mendengar bacaan surah Al-Hujurat ayat 6 hingga 7 sebentar tadi. Okey, jadi Ustazah akan bacakan pengertian ayat. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya agar kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini kerana kejahilan kamu sehingga kamu menyesal terhadap apa yang telah kamu lakukan. Dan ketahuilah bahawasanya dalam kalangan kamu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikut kehendak kamu dalam kebanyakan urusan. Tentulah kamu akan mengalami kesukaran, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman sesuatu perkara yang kamu cintai serta diperhiaskannya dalam hati kamu dan menjadikan kekufuran dan perbuatan fasik serta perbuatan derhaka itu perkara yang kamu benci. Mereka itulah orang yang berada di jalan yang lurus. Tuntutan hukum daripada ayat 6 hingga 7 surah Al-Hujurat. Ayat 6, Allah telah memberi peringatan kepada umat Islam supaya sentiasa peka terhadap apa jua mesej yang disampaikan. Kita hendaklah meneliti setiap mesej yang disampaikan bagi memastikan kesahihan sesuatu berita terlebih dahulu sebelum kita memberi tindak balas kepada berita tersebut. Ini perlu dilakukan bagi menyelamat dan menghindarkan masyarakat Islam daripada salah faham serta kekeliruan. Manakala dalam ayat 7 surah Al-Hujurat, Allah memberi penegasan kepada manusia supaya tidak melakukan sesuatu perkara tanpa merujuk terlebih dahulu kepada mereka yang lebih mengetahui. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia memilih keimanan dan ketaatan serta meninggalkan kekufuran, perbuatan fasik dan kemaksiatan. Okey, seterusnya kita akan tengok sebab nuzul ayat 6 surah Al-Hujurat. Menurut riwayat Ibnu Abbas, peristiwa ini berlaku kepada Al-Walid bin Uqbah yang telah dilantik menjadi utusan Rasulullah untuk memungut zakat daripada Bani Mustalaq. Al-Walid mempunyai sejarah pemusuhan dengan Bani Mustalaq pada zaman jahiliyah. Ketika Al-Walid tiba di perkampungan Bani Mustalaq, beliau disambut secara beramai-ramai. Beliau menyangka bahawa mereka ingin menyerangnya. Maka Al-Walid pun melarikan diri. Sedangkan tujuan Bani Mustalaq adalah untuk menyerahkan zakat kepada Al-Walid. Setibanya di Madinah, Al-Walid terus memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai peristiwa yang berlaku ke atas dirinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasa marah dan mengirim pasukan tentera. Lalu tampillah utusan
iaitu wakil daripada Bani Mustalaq, memberikan penjelasan perkara yang sebenar. Maka turunlah ayat 6 daripada surah Al-Hujurat ini. Okey, visi seterusnya, ulama telah mengistimbatkan hukum wajib menyelidiki berita yang diterima melalui lafaz fatabayyanu. Okey, Ustazah ulang lagi sekali. Bagaimana cara ulama nak mengistimbatkan hukum tentang wajibnya kita menyelidiki berita yang diterima. Okey, Ustazah dah ajarkan sebelum ni, maknanya kalau kita nak buat istimbat hukum, mesti ada 4 isi. Isi yang pertama adalah lafaz. Lafaznya apa? Fatabayyanu. Isi yang kedua, sifat lafaz. Okey, fatabayyanu tu apa? Merupakan fi'il amar yang membawa kepada perintah. Okey, dilalah. Setiap perkara yang menunjukkan kepada perintah adalah wajib hukum. Oleh itu, setiap berita yang sampai wajib diselidiki terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Okey? Saya ulang lagi sekali. Kaedah ulama mengistimbat hukum wajib menyelidiki berita yang diterima. Okey, isi yang pertama, lafaz. Lafaznya ialah fatabayyanu. Sifat lafaz, fi'il amar yang membawa kepada perintah. Dilalah, setiap perkara yang menunjukkan perintah adalah wajib. Isi keempat, hukum. Oleh itu, setiap berita yang sampai wajib diselidiki dengan betul sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Okey, kita tengok apa maksud tabayyun. Okey, tabayyun bermaksud meneliti, menyelidik dan memilih sesuatu berita, tidak secara tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Pengertian orang yang fasik. Okey. Fasik berasal daripada kata dasar iaitu fasaqa yafsuqu fisqan fusuqan. Fasik memberi makna menyimpang daripada sesuatu perkara atau daripada perintah. Manakala orang fasik dari segi istilah bermaksud orang yang menyaksikan tetapi tidak meyakini dan melaksanakan tuntutannya. Fasik juga bermaksud melakukan kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah dan menyimpang dari jalan yang benar. Okey, dari segi istilah, orang fasik bermaksud yang pertama, orang yang menyaksikan tetapi tidak meyakini dan tidak melaksanakan tuntutannya. Manakala fasik yang kedua bermaksud melakukan kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyimpang dari jalan yang benar. Di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 82, Allah berfirman tentang orang fasik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman tawalla ba'da zalika faulaika humul fasiqun. Yang bermaksud, kemudian sesiapa yang berpaling, ingkar
sesudah mengakui perjanjian itu, mereka itulah orang yang fasik. Okey, dalam ayat yang seterusnya dalam surah Al-Maidah ayat 47 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yahkum ahlul injil bimallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Ayat ini bermaksud, dan hendaklah ahli kitab Injil menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang fasik. Ciri-ciri orang fasik. Okey, ciri-ciri orang fasik. Yang pertama, pemimpin yang tidak mahu melaksanakan dan menjalankan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ia memiliki keupayaan dan mampu mengaplikasikannya dalam pimpinannya. Okey, ciri yang pertama bermaksud sekiranya seorang pemimpin tidak melaksanakan ataupun mengamalkan kezaliman ataupun menolak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah seperti minum arak dan mengambil riba dalam muamalat, maka ia dikategorikan sebagai orang fasik. Ciri kedua, orang fasik ialah sering melakukan perbuatan dosa-dosa besar, kemungkaran, kemaksiatan dan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Ini bermaksud orang fasik orang yang sentiasa melakukan kerosakan dan kemaksiatan di atas muka bumi ini. Contoh, vandalisme, membuli dan mencemarkan alam sekitar. Ciri yang ketiga yang merupakan ciri-ciri orang fasik, suka mengambil harta orang lain dengan cara yang haram, dengan cara yang diharamkan oleh Allah, seperti mencuri, makan harta anak yatim. Ciri yang keempat, ciri orang fasik yang keempat, berterusan dan berkekalan melakukan perbuatan dosa kecil dan dosa besar secara sedar. Maksudnya apa? Dia sedar dia melakukan dosa besar, dia sedar dia melakukan dosa kecil, tapi dia masih juga berterusan melakukan dosa-dosa tersebut. Okey, contoh di sini, orang yang meninggalkan perintah yang telah Allah tetapkan. Contoh, menunaikan solat. Okey, Allah telah perintahkan kita untuk menunaikan solat, tapi dengan sengaja kita meninggalkan perintah tersebut. Okey, yang kedua, contoh yang kedua, kewajipan menutup aurat bagi lelaki dan perempuan. Secara sedar ataupun tidak sedar, ia telah pun meninggalkan perkara tersebut. Sama ada secara sengaja ataupun tak sengaja. Okey, maka ia telah melakukan dosa. Jadi, ini merupakan salah satu daripada ciri-ciri orang fasik. Kepentingan tabayyun bagi berita atau perkara yang diterima. Apa maksud tabayyun tadi? Menyelidik dulu.
Okey. Tabayun dapat menjaga kepentingan agama kerana boleh memelihara kewarasan akal dan maruah. Tabayun dapat mendidik umat Islam lebih berwaspada dengan info-info yang palsu. Yang ketiga, kerahsiaan negara akan berada dalam keselamatan dan dilindungi daripada unsur-unsur luar. Yang keempat, tabayun akan menjamin suasana masyarakat umat Islam yang berinteraksi, yang berintegriti. Bukan berinteraksi, yang berintegriti. Apa maksud integriti? Yang amanah, yang bertanggungjawab dan amanah. Okey. Review. Okey, apa maksud munafik? Orang yang berpura-pura menzahirkan keimanan sedangkan hatinya tetap kufur kepada Allah. Murtad yang bermaksud orang yang berpaling ataupun keluar daripada Islam sama ada melalui perbuatan, perkataan ataupun iktiqad. Kafir, orang yang mengingkari salah satu daripada prinsip akidah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Tindakan yang sesuai dengan tuntutan ayat hukum untuk diamalkan dalam kehidupan. Okey, apa yang kita perlu lakukan supaya kita dapat mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan di dalam ayat 6 hingga 7 surah Al-Hujurat. Okey, yang pertama, kita hendaklah berhati-hati apabila mendapat sesuatu berita daripada orang fasik. Macam mana kita nak kenal pasti orang fasik tadi? Kita rujuk balik kepada ciri-ciri orang yang fasik. Okey. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan supaya kita dapat laksanakan tuntutan yang ada dalam surah Al-Hujurat ayat 6 hingga 7? Kita tidak menyebarkan berita ataupun perkara-perkara aib seseorang kepada orang lain. Dan kita hendaklah sentiasa berwaspada serta tidak tergesa-gesa apabila menyebarkan maklumat sehingga terbukti perkara itu benar dan jelas kesahihannya. Okey, tindakan yang ketiga, kita hendaklah mendengar dengan saksama berita yang diterima bagi mendapatkan maklumat yang benar. Maknanya apa? Kita kena dengar betul-betul sejauh mana kebenaran maklumat yang sampai kepada kita. Jangan kita cepat-cepat buat keputusan dengan apa yang kita dengar tadi. Yang keempat, sentiasa mengamalkan sikap sabar dan tenang apabila menerima berita ataupun maklumat palsu dan melaporkan maklumat tersebut kepada pihak yang berkuasa. Okey, maksudnya apa? Bila kita dapat sesuatu maklumat, seandainya maklumat tadi palsu, maka kita hendaklah sabar. Kita teliti dulu maklumat tadi. Kalau kita tahu, kita dah pasti ia merupakan berita palsu, maka kita boleh laporkan maklumat tersebut kepada pihak yang berkuasa. Okey? Faham? Saya ulang balik. Okey, ulang apa? Kita tengok balik. Kaedah ulama mengistinbat hukum. Okey, isi yang pertama, lafaz. Isi kedua, sifat lafaz. Isi ketiga, dilalah. Isi keempat, hukum. Okey. Apa lafaz dia? Fatabayyanu.
Sifat lafaz, fi'il amar yang membawa kepada perintah. Dilala, setiap perkara yang menunjukkan perintah adalah wajib hukum. Oleh itu, setiap berita yang sampai kepada kita wajib diselidik dengan betul sebelum menyebarkannya. Okey. Sebab nuzul ayat surah Al-Hujurat ayat 6 berkaitan dengan peristiwa yang berlaku kepada Al-Walid. Okey, mana tadi? Okey. Sebab nuzul ayat 6 Peristiwa yang berlaku kepada siapa? Al-Walid bin Uqbah. Siapa Al-Walid bin Uqbah ni? Dia merupakan wakil yang telah dilantik oleh Rasulullah untuk memungut zakat daripada Bani Mustalik. Okey. Al-Walid ni mempunyai sejarah permusuhan dengan Bani Mustalik pada zaman jahiliah dulu. Jadi, apabila Al-Walid sampai di perkampungan Bani Mustalik ingin memberi ataupun menyerahkan kutipan zakat tadi kepada Al-Walid. Tapi apa yang berlaku? Al-Walid ni salah faham. Dia ingat Bani Mustalik ni nak menyerang dia. Jadi Al-Walid pun lari. Bila lari sampai kat Madinah, Al-Walid ni terus memberitahu pada Rasulullah tentang apa yang berlaku. Jadi Rasulullah berasa apa? Marah. Dan Rasulullah mengirim pasukan tentera. Okey, lalu tampillah utusan daripada Bani Mustalik, memberi penjelasan tentang perkara yang sebenarnya. Jadi turunlah ayat ini. Saya harap kita ambillah iktibar daripada surah Al-Hujurat ayat 6 hingga 7. Apabila dapat sesuatu berita, kita hendaklah selidik dahulu. Jangan sampai je berita, kita terus forward je berita tersebut pada orang lain tanpa kita meneliti sejauh mana kebenaran berita tersebut. Wallahu a'lam bissawab.